Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang bab yang ketujuh sejarah tingkatan 5, iaitu membina kesejahteraan negara. Okey, dan pada kali ini kita akan membicarakan tentang subtopik yang ketiga, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Okey, pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menghuraikan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan, menjelaskan langkah bagi memartabatkan bahasa kebangsaan, menjelaskan kepentingan menjaga perpaduan dan keharmonian antara kaum. Okey, subtajuk kita ialah Akta Bahasa Kebangsaan, bahasa rasmi pentadbiran dan memperkasakan bahasa Melayu sebagai sistem pendidikan. Pengenalan. Seiring dengan kemerdekaan negara, bahasa Melayu telah diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi pentadbiran. Beberapa langkah telah dilaksanakan untuk memartabatkan lagi bahasa kebangsaan, iaitu pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan, memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan, menubuhkan UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, sebagai pusat keilmuan, dan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP sebagai pusat perkembangan bahasa kebangsaan. Akta Bahasa Kebangsaan. Okey, kedudukan bahasa Melayu dimartabatkan melalui penggubalan undang-undang yang dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan. Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi yang digunakan sebagai alat untuk memupuk perpaduan antar kaum. Akta Bahasa Kebangsaan yang diperkenalkan pada 1967 juga dikenali sebagai Akta 32 dalam perlembagaan. Akta Bahasa Kebangsaan digubal di bawah Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan dan mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. Bahasa rasmi pentadbiran. Okey, bahasa rasmi pentadbiran. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi menjadi antara sumber penggerak jentera pentadbiran negara. Bahasa Melayu juga merupakan alat komunikasi rasmi dalam pelbagai urusan di kementerian dan jabatan kerajaan. Pada tahun 1990, bahasa Melayu telah digunakan sepenuhnya dalam urusan di mahkamah. Bahasa rasmi. Apakah itu bahasa rasmi? Bahasa rasmi merujuk kepada bahasa yang digunakan dalam situasi rasmi, iaitu dalam urusan pentadbiran, sistem pendidikan, urusan perdagangan dan kehakiman. Okey, memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Pembukaan sekolah menengah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dipergiatkan di seluruh negara. Contohnya, Sekolah Anam Shah, Sekolah Seri Puteri, Kolej Sultan Abdul Halim yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dapat memupuk semangat kekitaan dan bersatu padu dalam kalangan pelajar. Bilangan guru terlatih bahasa Melayu ditambah di sekolah-sekolah, terutamanya di sekolah menengah kebangsaan, dan guru khas telah dihantar di sekolah menengah jenis kebangsaan. Langkah ini adalah untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan.
UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Pada 1972, Disember 1972, Institut Bahasa Kesusastraan dan Kebudayaan Bahasa Melayu IBKKM ditubuhkan menjadikan UKM pusat pendidikan dan rujukan bahasa. Sebelum itu, penubuhan UKM telah dibuat pada 1970 Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia merupakan universiti yang ketiga ditubuhkan di negara kita selepas Universiti Malaya dan Universiti Sains Malaysia. Tujuannya adalah untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. UKM muncul sebagai pusat pengajian tinggi awam pertama yang berjaya memperkenalkan bidang pengajian pelbagai urusan khususnya dalam khusus bahasa Melayu. Dan 1 Disember 1972, Institut Bahasa Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu IBKKM ditubuhkan menjadikan UKM pusat penyelidikan dan rujukan dalam bahasa Melayu, kesusastraan dan kebudayaan Tamadun Melayu. 1992. Nama institut ini ditukar kepada Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) dan nama ini kekal sehingga hari ini. Institut ini menjadi tumpuan para penyelidik, para ilmuwan, sastrawan, karyawan, bahkan budayawan berbagai kaum dari dalam dan luar negara untuk mendalami bahasa Melayu. Pengiktirafan kepada tokoh Universiti Kebangsaan Malaysia UKM seperti Muhammad Hadi Saleh, Siti Zainon Ismail yang telah diiktiraf sebagai sastrawan negara telah membuktikan kejayaan UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Sebelum itu, bahasa ilmu merujuk kepada bahasa yang menjadi perantaraan bagi penyampaian ilmu pengetahuan sehingga ke peringkat tinggi. Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Pada 22 Jun 1956, Dewan Bahasa Pustaka telah ditubuhkan di Bukit Timbalan, Johor Bahru, Johor, hasil produksi Kongres Bahasa dan Pustaka Melayu ketiga. Tujuan DBP adalah untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan nama asalnya ialah Balai Pustaka dan telah tukar menjadi Dewan Bahasa dan Pustaka. Penggarah pertama DBP ialah Engku Abdul Aziz dan Engku Abdul Hamid. DBP telah berjaya membuka cawangan dan pejabat di beberapa wilayah dan cawangan di Pulau Pinang, Johor, Kelantan, Sabah dan Sarawak untuk mengembangkan lagi aktiviti bahasa dan sastra bagi memupuk perpaduan. DBP berperanan mengembangkan bahasa dan sastra Melayu melalui risalah penerbitan buku dan majalah dan risalah dengan mengajurkan seminar dan bengkel serta pelbagai aktiviti sempena minggu dan bulan bahasa kebangsaan. DBP memainkan peranan untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan pada 1960 slogan Bahasa Jiwa Bangsa telah dilancarkan untuk mengukuhkan pembinaan masyarakat yang bersatu padu melalui bahasa. Kesimpulan. Pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan. Penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran, pelaksanaan sistem pendidikan berasaskan bahasa Melayu, serta peranan UKM dan DBP sebagai pusat ilmu memastikan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan negara. Justru, pemimpin dan rakyat wajar memainkan peranan bagi memartabatkan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara kita.